Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, memimpin dan juga mengurus perniagaan masing-masing. Hari ini kita nak bincangkan satu polisi penting yang baru diumumkan oleh kerajaan, iaitu National Energy Transition Roadmap ataupun Hala Tuju Transisi Tenaga Nasional. Ini merupakan satu dokumen penting kerana ianya memperincikan bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara mahu menggantikan tenaga-tenaga kotor yang mengeluarkan banyak gas-gas rumah hijau seperti arang batu kepada tenaga-tenaga yang lebih mesra alam seperti solar, hidroelektrik dan juga hidrogen. Jadi ini tentunya akan mengubah landscape ekonomi negara dan akan membawa banyak kesan dan perubahan kepada ekosistem perniagaan di negara kita. Jadi tentunya sebagai usahawan, kita tidak boleh mengambil mudah perkara ini dan mengabaikannya, tetapi sebaliknya kita kena memahami lebih dekat dan mendalam berkenaan dengan NETR ini. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nikdin ini, maka sebarkan video-video kami kepada rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita memperluaskan lagi maklumat-maklumat dan ilmu-ilmu ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Sebelum ini kita telah bincangkan berkenaan dengan 5 pemacu perubahan yang boleh mengubah ekosistem perniagaan dan memberi kesan kepada perniagaan yang kita jalankan. Lima pemacu itu ialah yang pertama ialah masyarakat, yang kedua perubahan di dalam ekonomi itu sendiri, yang ketiga ialah perubahan teknologi, yang keempat ialah alam ini sendiri dan yang kelima ialah polisi dasar ataupun undang-undang baru yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi tentunya NETR ini mempunyai beberapa dimensi yang akan mengubah kedudukan ekonomi kita. Jadi sebagai usahawan kita tidak boleh mengabaikan NETR itu sendiri. Jadi dengan pengenalan NETR ini, kita sebagai warga perniagaan akan lebih jelas berkenaan dengan dasar dan juga strategi kerajaan di dalam mengubah penggunaan tenaga di dalam negara kita daripada tenaga-tenaga yang menggunakan sumber-sumber kotor seperti arang batu yang melepaskan banyak gas-gas rumah hijau pada tenaga-tenaga yang lebih bersih seperti hidroelektrik, solar dan juga hidrogen. Maka kita kena perhatikan kesan kepada pengenalan polisi ini, kesan daripada transisi ini kepada ekosistem perniagaan dan juga pada perniagaan kita. Kerajaan melalui NETR memperkenalkan 10 projek-projek perdana ataupun flagship projek yang bertujuan untuk menjadi pemangkin kepada perubahan penggunaan sumber tenaga di dalam negara. Ini bukan sahaja membawa masuk pelbagai teknologi baru yang diperlukan oleh kita untuk menjadi negara yang lebih mesra alam, tetapi ianya juga membawa masuk pelaburan-pelaburan daripada luar yang akan menyumbang kepada perkembangan ekonomi kita. Di samping itu, NETR juga akan memperbanyakkan lagi peluang-peluang pekerjaan baru yang akan memberi peluang kepada rakyat untuk mencari kerja-kerja yang mempunyai gaji yang lebih tinggi dan ini akan memberi kesan kepada corak perbelanjaan mereka di dalam ekonomi. Jadi NETR ini mempunyai pelbagai dimensi. Ianya bukan sahaja sekadar polisi, ianya juga merupakan inisiatif ekonomi, ianya juga inisiatif untuk memperbanyakkan pekerjaan yang mempunyai gaji yang lebih tinggi dan ianya juga bertujuan untuk menyelamatkan alam ini. Jadi pelbagai dimensi ini seperti mana yang telah kita sebutkan tentunya akan memacu pelbagai perubahan di dalam ekonomi kita dan jika anda berada di dalam ekonomi itu tentunya perniagaan anda akan terkesan
dalam pelbagai perkara. Jadi inilah pentingnya mengapa kita sebagai usahawan kena memahami apakah pendetailan yang ada di dalam NETR, apakah peluang-peluang baru yang ada, apakah risiko-risiko baru yang mungkin muncul, dan ini semua kena diambil kira oleh kita untuk membentuk strategi ataupun pendekatan yang bersesuaian bagi memastikan perniagaan kita akan dapat mengambil peluang yang wujud di dalam NETR dan di dalam masa yang sama menguruskan risiko yang mungkin wujud melalui NETR itu juga. Sebagai usahawan, kita kena sentiasa cuba memahami dasar-dasar baharu kerajaan, cuba memahami inisiatif-inisiatif baru kerajaan, kerana di dalam usaha-usaha itu ada banyak perkara yang mungkin memberi kesan kepada kita. Mungkin ada insentif-insentif baru yang boleh kita cuba dapatkan dan ini akan membantu kita dalam memperkukuhkan lagi perniagaan kita. Jadi, apa sahaja pegangan politik kita, apa sahaja perasaan kita kepada mana-mana pihak, itu tidak seharusnya menjadi penghalang daripada kita untuk mendapat manfaat daripada sebarang usaha kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi kita dan untuk menjaga alam sekitar yang penting di dalam konteks dunia di masa hadapan. Yang demikian, saya sarankan kepada anda untuk dapatkan dokumen NETR ini, perhalusi dokumen berkenaan, bincang dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain dan rujuklah kepada pakar-pakar agar anda benar-benar memahami apakah usaha yang cuba dibuat oleh kerajaan dan bagaimana kita sebagai usahawan akan dapat mengambil manfaat daripada usaha ini dan memperkukuhkan lagi perniagaan kita masing-masing. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video yang dikongsikan di channel Puan Nidin ini, maka kongsikanlah video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita perkukuhkan lagi tahap keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.